Bismillahirrahmanirrahim. Haji wada', haji selamat tinggal. Rasulullah cakap selamat tinggal haji ni. Setelah selesai menjalankan tugas kerasulan dengan sempurna, seolah-olah bisikan panggilan ilahi untuk meninggalkan dunia yang fana. Ini dirasai Rasulullah SAW. Perkara ini diluahkan ketika menghantar Mu'ad bin Jabal ke Yaman dengan berkata, "Ya Mu'ad, innaka asa alla talkhani ba'da ammi hadha wa asa an tamurra bi masjidi wa hadha wa qabri." Wahai Mu'ad, mudah-mudahan engkau tidak bertemu lagi dengan aku selepas ini. Engkau hanya melalui masjidku dan kuburku, Nabi kata. Sehingga Mu'ad menangis terasa esok tanpa dapat menahan perasaan yang amat sedih. Ini satu riwayat. Riwayat lagi pula Nabi berucap. Nabi kata ada hamba Allah tu, Tuhan beri pilih pada dia, mu nak kekal dunia ke nak sama dengan aku di akhirat. Lalu hamba tu pilih dia nak dengan Tuhan. Jadi ada sahabat yang faham. Ini isyarat Nabi beritahu dia nak tinggal dunia. Ada. Jadi ada sahabat-sahabat yang faham, ada yang tak faham. Yang fahamnya teriaklah menangis. Allah menghendaki Rasul kesayangannya melihat hasil dakwah dan jihad yang disebabkan oleh permannya. Walaupun demikian, belum dia mati, dia tengok hasil perjuangan dia. Allah sebut dalam Quran, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtawuna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujihim min athari sujud dalika mathaluhum fit tawrah wa mathaluhum fil injil katarin akhraj sat'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa ala suqihi yu'jibu az-zurra liyaghiza bihimul kufar wa'ada Allahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Maksudnya Muhammad itu adalah Rasulullah dan orang-orang yang bersama dengannya ada garang, adalah garang terhadap orang-orang kafir. Yang ini hebat, gagah perkasa. Tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka rokok dan sujud mencari kurnia Allah dan keredaannya. Tanda-tanda mereka nampak pada muka mereka dari bekas sujud air muka orang yang beriman. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurah dan Injil, iaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunahnya, maka tunah itu menjadikan tanamannya kuat, lalu menjadi besarlah ia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, kerana Allah hendak menjadikan hati orang-orang yang kafir itu membakar gelisah dengan kekuatan orang yang beriman. Allah menjadikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh dalam kalangan mereka mendapat keampunan dan pahala yang besar. Di mana Nabi tengok sendiri hasil tanaman dia. Dibandingkan macam pokok. Bila tanam, pokok itu subur, tumbuh tunah, tumbuh hanuk di kiri kanan pokok itu. Hanuk itu pula subur. Menandakan kesuburannya. Akan mendatangkan hasil yang banyak. Nabi tengok hasil-hasil itu. Iaitulah bandingan Nabi dan sahabat-sahabatnya. Nabi tengok di mana sahabat-sahabatnya yang kasih sayang antara satu sama lain, Muhajirin dan Ansar, dengan pengorbanan yang tinggi, sanggup menegakkan Islam dengan harta dan juga raga mereka. Nabi tengok hasil-hasil itu sahabat-sahabat ni. Nabi tengok yang berilmu, yang beriman, yang berakhlak mulia. Walaupun di sana ada yang tak molek, tapi yang tak molek ni tak boleh menguasai keadaan. Menandakan benih-benih yang subur. Benih Islam bukan sahaja tumbuh di Mekah dan Madinah, bahkan tersebar di seluruh semenanjung Arab. Mereka yang menganut Islam mengambil ilmunya dengan beriman dan beramal dengan syariat dan berakhlak mulia dan menyampaikannya kepada manusia yang lain di mana sahaja berada, hebat dengan Islam tanpa takut dan gentar kepada siapa sahaja penentang-penentangnya. Sehingga berani menghadapi raja-raja yang zalim, kuasa-kuasa besar dunia. Tak takut bertemu dengan kuasa besar dunia.
Walaupun Madinah tu kecil je. Nabi suruh bawa surat pergi jumpa Raja Rom, Raja Parsi, Raja Mesir. Hak pemimpin Arab tu kecil je. Ni raja kuasa besar dunia. Mereka pergi, berani. Nabi tengok sendiri keberanian sahabat-sahabat dia. Ini. Dan yang dihantar ke wilayah-wilayah pula menyebarkan Islam. Melahirkan murid yang banyak, pahlawan yang gagah berani. Pemimpin-pemimpin yang berkaliber. Yang boleh memimpin pula. Ini sangat hebat. Rasulullah SAW mengistiharkan untuk merakak ke Mekah bagi mengerjakan haji. Seruan baginda dia sahut dengan semangat yang tinggi oleh untuk bersama Rasulullah SAW sehingga menjadikan jumlah yang ingin turut serta sangat ramai. Diriwayatkan bahawa disediakan khemah untuk lebih 100,000 orang di keliling Madinah. 100,000 orang berkumpul di Madinah. 100,000 zaman tu. Satu langkah yang bermakna yang besar untuk penyatuan ummah dengan ukhuwah Islamiah yang mana selama ini mereka berpecah-pecah oleh sifat-sifat dan cara hidup jahiliah. Selama ni mereka berperang antara satu sama lain. Orang Arab ni, kita tengok hari ni lah dia balik jahiliah pula. Dia sanggup perang sama-sama dia. Sama-sama anak beranak, sama satu kaum. Perang, sanggup bunuh. Mati. Tengok hari ni orang Arab balik jahiliah pula. Itulah gambarannya. Masa Nabi mula-mula datang teruk pada ni lagi. Tapi Nabi boleh jinukkan hati-hati mereka. Mereka bersatu, mereka kuat dengan Islam. Mereka menjadi umat yang disegani oleh kaum yang lain bila mereka berpegang dengan Islam. Mengikut pendapat yang paling berautoriti, al-asah, bahawa ibadat haji diwajibkan pada tahun ke-10 Hijrah. Berpandukan kepada Allah menurunkan permanya di akhir tahun ke-9. Ketika Rasulullah SAW menerima kunjungan rombongan yang bertali arus. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti min istata'a ila sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Menjadi kewajipan manusia terhadap Allah mengerjakan haji ke Baitillah oleh sesiapa yang mampu menjalaninya, dan sesiapa yang kufur maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak berhajat sesuatu pun dari sekalian makhluk. Ali Imran ayat 97. Maka inilah haji pertama dan terakhir dilakukan Rasulullah SAW, yang dikenal dengan haji wada, haji selamat tinggal, kerana selepasnya berlaku kewafatan Rasulullah SAW. Juga yang menamakannya haji balag, penyampaian, kerana menyampaikan amanat penting, dan dikenali juga dengan haji Islam kerana kemuncak penjelasan berkenaan Islam berlaku pada masa itu. Ya. Ucapan yang sangat penting pada masa mengerjakan haji ini. Setelah mendengar berita bahawa Rasulullah SAW akan ke Mekah mengerjakan haji, maka terlalu ramai yang menyertainya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung tentang haji wada, haji selamat tinggal yang ditunaikan oleh Nabi SAW. Mengikut pendapat yang paling berautoriti al-asah, bahawa ibadat haji diwajibkan pada tahun ke-10 Hijrah, berpandukan kepada Allah menurunkan permanya di akhir tahun ke-9 ketika Rasulullah SAW menerima kunjungan rombongan yang bertali arus. Jadi ayat wajib haji ini diturunkan pada tahun yang ke-9 Hijrah akhir. Tahun 9 Hijrah, Nabi buat haji selepas itu. Jadi menandakan bahawa pendapat yang asah ialah haji diwajibkan pada tahun ke-10 Hijrah. Tahun 9 tu belum lagi. Nabi tunaikan haji wada, berikutnya kita tu. Allah Ta'ala turunkan ayat wala 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ila sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Maksudnya menjadi kewajipan manusia terhadap Allah mengerjakan haji ke Baitillah oleh sesiapa yang mampu menjalaninya, dan sesiapa yang kufur maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak berhajatkan sesuatu pun dari sekalian makhluk. Ali Imran ayat 97. Maka inilah haji pertama dan terakhir dilakukan oleh Rasulullah SAW, yang dikenali dengan haji wajah, haji selamat tinggal, kerana selepasnya berlaku kewafatan Rasulullah SAW.
Ada juga yang menamakan haji balag, penyampaian, kerana menyampaikan amanat penting. Dan dikenali juga dengan haji Islam, kerana kemuncak penjelasan berkenaan Islam berlaku pada masa itu. Islam disempurnakan pada masa ini. Dan maka haji Islam. Jadi ayat mengatakan haji itu wajib. Nas mengatakan haji itu wajib pada orang Islam yang mampu, yang berkuasa. Setelah mendengar berita bahawa Rasulullah akan ke Mekah mengerjakan haji, maka terlalu ramai yang menyertainya, sehingga berlaku himpunan manusia yang terlalu ramai, sayup mata memandang. Ada yang ingin belajar dari dekat, ada yang ingin mengambil berkat, dan ada yang ingin melihat wajah dari dekat, serta ada yang ingin mendapatkan semua kelebihan bersama Rasulullah SAW. Ini semua menyebabkan mereka ramai berhimpun sehingga sampai jumlahnya 100,000. 100,000 jumlah yang paling besar di masa itu. Rasulullah SAW bertolak dengan iringan rombongan yang besar itu pada hari Sabtu 4 hari lagi tamatnya bulan Zulkaidah, yakni 25 hari bulan Zulkaidah, dengan berpakaian selendang, pakaian ihram, dan membawa unta sembelihan. Unta sembelihan siap, dibawa sama. Rasulullah SAW dikelilingi oleh lautan manusia di hadapan dan belakang, di kanan dan kiri berduyun-duyun. Mereka bergerak untuk melihat secara praktikal amalan ibadat haji yang sebenarnya yang dilakukan Rasulullah SAW. Dalam masa yang sama mereka nak belajar ibadat haji sendiri daripada Nabi SAW, bagaimana cara ibadat haji. Baginda bertolak dari Madinah selepas Zuhur dan tiba di Zulhulaifah sebelum Asar, dan bersalat Asar dan 2 rakaat sembahyang qasar. Seterusnya bermalam di situ sehingga subuh. Pada paginya Rasulullah SAW bersabda, "Semalam aku dikunjungi utusan dari Tuhanku, yakni Jibril. Dia berkata, bersalatlah di lembah yang diberkati ini dan katakan umrah di dalam haji, melakukan haji qiran sebelum menunaikan salat zuhur." Menunaikan umrah dalam haji. Jadi Nabi bangun pagi, Nabi cerita malam Jibril datang. Jibril suruh aku semayang di sini, lembah yang diberkati, iaitu lembah Aqiq. Lembah Aqiq ini ialah lembah yang memisahkan Madinah dengan tanah halal, Wadi Aqiq. Jibril suruh semayang di sini, dan kata Nabi, umrah yang dibuat ini umrah sekali dengan haji, haji qiran. Dia haji ni ada 3, haji qiran, haji ifrad, dan haji tamattu'. Haji qiran ialah haji yang bercampur dengan umrah, dibuat sekaligus. Haji ifrad ialah buat haji saja. Haji tamattu' buat umrah dulu, lepas tu baru buat haji. Dia 3 jenis haji. Jadi mengikut riwayatnya Nabi buat haji qiran. Sebelum menunaikan solat zuhur, Rasulullah SAW mandi untuk ihram dan berminyak di kepala, serta memakai bauan harum di kepala dan badan yang dilomor oleh Ummu Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dengan tangannya. Nabi pakai bauan dulu sebelum niat haji dan niat umrah. Kerana lepas haji umrah tak boleh pakai bauan lagi. Setelah memakai pakaian ihram, baginda terus bersalat zuhur 2 rakaat dan berlafaz niat mengerjakan haji. Terus berlafaz niat. Jadi lafaz niat haji ni tak ada khilaf kan ulama. Ada pun lafaz niat permana semayang, niat puasa, niat lain tu ada khilaf ulama. Jadi haji ni Nabi berlafaz. Ada pun mazhab Syafi'i, haji sunat akan berlafaz semua ibadat. Mazhab lain kata haji saja sunat, ibadat lain tak berlafaz. Jadi usalli ni khilaf ulama. Berdasarkan kepada peristiwa ni. Mengikut riwayat yang lain, baginda berniat untuk mengerjakan serentak haji dan umrah secara qiran di tempat baginda salat. Ada juga riwayat mengatakan bahawa baginda berniat umrah, haji tamattu'. Ini berarti haji yang dilakukan itu adalah tamattu' untuk mengerjakan umrah di bulan haji. Riwayat 3 ini dikira dhaif. Setelah itu baginda keluar menunggang unta yang bernama Al-Qaswa, terus bergerak menuju Mekah dengan melaungkan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata wal mulk la syarika lak. Maksudnya, ya wahai Tuhanku,
Ya, ya tiada sekutu bagimu. Ya sesungguhnya segala kepujian, nikmat dan pemerintahan menjadi milikmu. Tiada sekutu bagimu. Ini talbiyah. Disunatkan sebaik saja seorang tu masuk dalam kerja umrah dan kerja haji. Kemudian bertalbiyah lagi ketika di tanah lapang. Perjalanan diteruskan sehingga tiba di satu tempat berhampiran Mekah bernama Dhi Tuwa. Dan bermalam di situ sehingga selesai salat subuh keesokannya. Selepas salat subuh dan mandi, mereka bergerak ke Mekah pada pagi Ahad 4 Zulhijjah tahun ke-10 Hijrah, setelah melalui perjalanan selama 8 malam. Setibanya di Mekah, baginda Rasulullah terus memasuki Al-Masjid Haram. Nabi masuk Mekah, masuk masjid terus. Sambil melafazkan doa. Allahumma zid hadzal baita tashriban wa ta'ziman wa mahabah. Nabi doa bila masuk masjid Mekah. Ya Allah, Tuhanku, tambahilah kepada rumah ini, Kaabah ini, kemuliaan, kebesaran dan kehebatan. Jadi bacaan ini sunat kita baca. Ini sunat belaka ni, tak wajib. Seterusnya baginda Rasulullah terus bertawaf di Kaabah. Bermula dengan istilam di Hajar Al-Aswad dengan berada di kanan Kaabah dan Kaabah pula berada di kirinya. Nabi beristilam. Istilam ni ialah mengucuk Hajar Al-Aswad. Ataupun kalau tak kucuk, letak tangan, kucuk tangan kita, atau berisyarat dengan tangan. Setelah selesai bertawaf, baginda terus menuju ke makam Ibrahim dan bersabda dengan membaca firman Allah Ta'ala, wattakhadhu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah makam Ibrahim tempat bersalat. Jadi selepas tawaf, Nabi semayang sunat di makam Ibrahim. Dikenali dengan mazhab kita, mazhab itulah semayang sunat tawaf. Di situ baginda bersalat 2 rakaat dengan mendirikan salat yang di belakang makam Ibrahim, sehingga menjadikan kedudukan makam Ibrahim berada di antaranya dengan Kaabah. Itu cara dia. Makam Ibrahim antara duduk tengah antara kita dengan Kaabah. Setelah salat, baginda terus menuju ke Bukit Safa dengan menyebut firman Allah SWT, Inna Safa wal Marwata min syairillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yatawafa bihima. Sesungguhnya Safa dan Marwah itu daripada syiar Allah, maka sesiapa yang mengerjakan haji di Baitillah atau mengerjakan umrah tidak menjadi kesalahan bersa'i di antara keduanya, yang di Safa dan Marwah. Ayat di atas diturunkan bagi menafikan keraguan terhadap sa'i terhadap berhala yang dilakukan oleh zaman jahiliah. Zaman jahiliah dulu dia puja berhala. Jadi sa'i ni macam puja berhala. Jadi Islam membatalkan ini semua. Bukan puja berhala, ini mengikut sunnah yang dibuat Nabi Ibrahim Hajar, isteri Ibrahim AS, atau Safa dan Marwah. Rasulullah SAW bersabda, Abda'u bima bada Allahu bihi. Aku memulakan apa yang Allah perintah supaya aku memulakannya. Apa aku buat ni Tuhan ajar. Nabi kata, Tuhan ajar lah, aku buat ni ikut. Seterusnya Rasulullah SAW bersa'i tanpa tahallul. Tak tahallul lagi. Kemudian keluar, tak guti kabut. Maka ni itu riwayat mereka haji ni haji qiran. Jadi haji campur dengan umrah. Kemudian keluar ke Hijun, tempat menetap, tempat berkhemah, dan tidak tawaf lagi selain tawaf haji kerana mengerjakan haji qiran, haji bersama umrah. Berdasarkan riwayat mengerjakan qiran, Rasulullah SAW memerintah kepada mereka yang tidak ada binatang ternakan untuk sembelih supaya bertahallul umrah sahaja. Para ulama berkhilaf di antara 3 jenis ibadat haji yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Haji ifrad, mengerjakan haji sahaja. Haji qiran, mengerjakan haji bersama umrah. Dan haji tamattu', mengerjakan umrah sahaja di bulan haji. Selepasnya mengerjakan haji. Pendapat yang terkuat ialah Rasulullah SAW mengerjakan haji qiran, campur 2 sekali. Di hari ke-9 Zulhijjah, yang dikenal dengan hari Tarwiyah Rasulullah SAW menuju ke Mina. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya Rasulullah SAW bersa'i tanpa tahallul. Bersa'i tanpa gunting rambut dan cukur kepala. Menunjukkan haji ini haji qiran ataupun haji ifrad, bukan haji tamattu'.
Haji tamattu' ni ialah buat umrah, lepas sa'i itu cukur dulu. Lepas tu niat haji semula. Pisah, buat umrah dalam bulan haji. Jadi Nabi ni buat haji qiran ataupun haji ifrad, itu khilaf ulama. Qiran ialah capur haji dengan umrah. Ifrad ialah buat haji saja. Kemudian keluar ke hijun, tempat menetap dan tidak tawaf lagi selain tawaf haji, kerana mengerjakan haji qiran, haji bersama umrah. Berdasarkan kepada riwayat mengerjakan qiran. Rasulullah SAW memerintahkan kepada mereka yang tidak ada binatang ternakan untuk disembelih supaya bertahallul umrah sahaja. Para ulama berkhilaf di antara 3 jenis ibadah haji yang dilakukan oleh Rasulullah SAW: haji ifrad, mengerjakan haji sahaja; haji qiran, mengerjakan haji bersama umrah; dan haji tamattu', mengerjakan umrah sahaja di bulan haji, selepasnya mengerjakan haji. Pendapat yang terkuat ialah bahawa Rasulullah SAW mengerjakan haji qiran, campur dengan umrah. Di hari ke-9, di hijun ni, ya tempat yang ada atap tu, password, itu hijun. Kalau hijun, tempat tu dia berkemah, Nabi kemah di situ. Di hari ke-9 Zulhijjah, yang dikenali hari tarwiyah Rasulullah SAW menuju ke Mina. Ada yang bertalbiyah dan ada yang bertakbir. Dan Rasulullah SAW tidak bersabda apa-apa tentang apa yang mereka lakukan itu. Ada yang talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, ada yang bertakbir. Di Mina baginda SAW, di Mina baginda SAW bersalat ke semua 5 waktu tanpa jamak. Tak jamak. Atau qasar, tanpa jamak dan qasar. Ada riwayat yang menyatakan Rasulullah SAW melakukan jamak taqdim, salat zuhur dan asar, setelah menunggu sehingga naik matahari. Baginda terus bergerak menuju ke Arafah. Apabila sampai di Arafah, para sahabat telah menyediakan qubah untuk Rasulullah SAW di suatu tempat bernama Namirah, dekat bukit itu, yang terletak di timur Arafah. Baginda terus berada di situ sehingga gelincir matahari. Lalu diperintah membawa untanya bernama Al-Qaswa dan terus menunggangnya menuju ke lembah Arafah dan menyampaikan khutbahnya di sana. Khutbah yang terkenal. Setelah memuji Allah dengan yang selayaknya, baginda pun berkhutbah. Ayyuhan nas, isma'u qawli fa inni la adri la'alli la alqakum ba'da 'ami hadha bihadha al-mawqif abada. Ayyuhan nas, inna dima'akum wa amwalakum 'alaykum haramun ila an talqaw rabbakum ka hurmati yawmikum hadha wa ka hurmati shahrikum hadha wa innakum satalqawna rabbakum fayas'alukum an a'malikum wa qad ballaghtu faman kanat 'indahu amanatun falyu'addiha ila man i'tamanhu 'alayha wa inna kulla riba mawdu'un walakin lakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Qad Allah annahu la riba wa inna riba Abbas ibn Abdul Muttalib mawdu'un kulluh wa inna kulla lamin kana fil jahiliyyati mawdu'un wa inna awwala dima'akum ad'u dam ibn Rabi'ah ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib wa kana mustardi'an fi Bani Lis فقتلته هذيل فهو أول من أبرأ به من دماء الجاهلية. أما بعد أيها الناس، فإن الشيطان قد يئس من أن يعبد بأرضكم هذه أبدا، ولكنه إن يطع فيما سوى ذلك فقد رضي به مما تحقرون من أعمالكم فاحذروه على دينكم. أيها الناس، إن النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله ويحلوا ما حرم الله
ويحرم ما أحل الله وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض وإن عدة الشهور عند الله 12 شهرا منها 4 حرم 3 متوالية ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان أما بعد أيها الناس فإن لكم على نسائكم حقا ولهن عليكم حقا لكم عليهن ألا يعطين فروشكم أحدا تكرهونه وعليهن ألا يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح فإن انتهين فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف واستوصوا بالنساء خيرا فإن عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئا وإنكم إنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمات الله فاعقلوا أيها الناس قولي فإني قد بلغت وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا أمرا بينا كتاب الله وسنة نبيه أيها الناس اسمعوا قولي واعقلوه تعلمون أن كل مسلم أخ للمسلم وأن المسلمين إخوة ولا يحل لامرئ من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه فلا تظلمن أنفسكم اللهم هل بلغت. Maksudnya, wahai manusia, dengarlah ucapanku. Sesungguhnya aku tidak tahu. Mudah-mudahan aku tidak berjumpa kamu lagi selepas tahun ini. Dan selepas ini selama-lamanya. Mati dah aku ni. Wahai manusia, sesungguhnya darah-darah kamu dan harta benda kamu haram kamu melakukan sewenang-wenangnya seperti diharamkan beberapa perkara pada hari kamu berada ini, seperti juga diharamkan melakukan sewenang-wenang pada bulan kamu berada ini, dan sesungguhnya kamu akan bertemu Tuhan kamu. Lalu dia bertanyakan kamu berkenaan amalan kamu. Demi sesungguhnya aku telah menyampaikan. Maka sesiapa yang amanah berada di sisinya, maka hendaklah ditunaikan kepada sesiapa yang memberi amanah kepadanya. Sesungguhnya tiap-tiap muamalah riba itu diharamkan. Tetapi yang menjadi milik kamu ialah modal-modal harta kamu. Kamu tidak menzalimi dan dizalimi. Allah telah memutuskan bahawa ianya bukan riba. Riba apa, saudaraku Abbas? Semuanya diharamkan. Sesungguhnya setiap darah yang ditumpahkan yang berlaku di zaman jahiliah itu haram. Dan sesungguhnya darah yang pertama yang diharapkan adalah darah sepupuku, Rabi'ah bin Al-Haris bin Abdul Muttalib. Dia menyusu di dalam kalangan Bani Lais, lalu dia dibunuh oleh Huzail. Maka ia darah yang pertama yang aku mulakan dengannya daripada peristiwa-peristiwa menumpahkan darah yang berlaku di zaman jahiliah. Adapun selepas itu, wahai manusia, maka sesungguhnya syaitan telah berputus asa bahawa dia disembah di bumi kamu ini selama-lamanya. Tetapi ia mahu menggoda supaya dia dipatuhi dalam perkara yang lain daripada itu. Maka kadang-kadang dia meredai apa yang kamu anggap perkara kecil dalam kalangan amalan-amalan kamu. Maka berwaspadalah terhadap agama kamu, wahai manusia. Sesungguhnya amalan menangguh itu menambahkan lagi menjadi kufur, iaitu riba. Menyesatkan dengannya akan orang-orang yang kafir. Mereka mengharamkan pada mana-mana tahun dan mereka menghalalkannya pada mana-mana tahun, supaya mereka mencabul masa yang Allah haramkan berperang. Lalu mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Sesungguhnya masa itu beredar sejak keadaannya pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Dan sesungguhnya
Bilangan bulan si Allah ialah 12 bulan. Telah ditetapkan di dalam kitab Allah. Dalam kalangannya 4 bulan yang diharamkan berperang. 3 bulan berturut-turut. Dan bulan Rajab. Iaitulah bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Betul-betul bulan Rajab yang berada di antara bulan Jumadah dan Syaban, bulan Rajab. Adapun selepas itu, wahai manusia, maka sesungguhnya kamu mempunyai kewajipan yang wajib ditunaikan oleh isteri-isteri kamu. Dan bagi mereka juga ada hak yang wajib ke atas kamu menunaikannya. Di antaranya ialah kamu berhak mewajibkan mereka agar tidak membenarkan sesiapa memasuki rumah kamu. Dan wajib ke atas mereka jangan melakukan perkara-perkara yang haram, yang keji, yang nyata. Maka sekiranya mereka melakukannya, maka sesungguhnya Allah mengizinkan kepada kamu meninggalkan tidur bersama mereka dan memukul mereka tanpa mencederakan. Maka sekiranya mereka berhenti, maka bagi mereka hak untuk mendapat nafkah, makanan dan pakaian dengan baik. Aku memberi wasiat agar kamu berlaku baik terhadap kaum wanita. Maka sesungguhnya mereka di sisi kamu adalah pembantu. Mereka tidak memiliki diri mereka sedikit pun. Sesungguhnya kamu telah mengambil mereka dengan amanah Allah dan meminta halal kemaluan mereka dengan kalimah Allah. Peganglah dengan teguh akan ucapanku ini, wahai manusia. Maka sesungguhnya aku telah menyampaikan. Maka sesungguhnya aku telah tinggalkan kepada kamu apa yang kamu berpegang dengannya. Maka kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Iaitu perkara yang nyata, kitab Allah, yakni Quran, dan sunnah Rasulullah SAW. Wahai manusia, dengarlah ucapanku ini dan berpeganglah dengan seteguh-teguhnya. Ketahuilah sesungguhnya bahawa seseorang Islam itu saudara kepada seorang Islam yang lain. Dan sesungguhnya orang Islam itu bersaudara. Maka tidak halal bagi seseorang itu malaikan apa yang diberikan oleh dirinya dengan rela hati. Maka janganlah kamu menzalimi diri kamu sendiri. Ikut satu riwayat yang lain ditambah dengan sabdanya, Ayuhan nas, innahu la nabiyya ba'di, wa la ummata ba'dakum. Ala fa'budu rabbakum, wa sallu khamsakum, wa sumu syahrakum, wa addu zakata amwalikum, wa tahujuna baitakum, wa ati'u ulata amrikum, tadkhulu jannata rabbikum. Wahai manusia, sesungguhnya tiada lagi nabi selepasku, tiada lagi umat selepasku. Ingatlah maka sembahlah Tuhan kamu. Salat 5 waktu kamu. Berpuasalah di bulan kamu, bulan Ramadan. Tunaikan zakat harta-harta kamu. Hajilah ke rumah kiblat kamu. Dan taatilah pemimpin yang mengendalikan urusan kamu. Nescaya kamu masuk surga Tuhan kamu. Ini tambahan riwayat. Ya Allah, Tuhanku, adakah aku telah menyampaikan? Qalu Allahumma na'am. Mereka menjawab, ya Allah, Tuhanku, ya. Nabi dah beritahu. Rasulullah SAW bersabda lagi, Allahumma syahad. Ya Allah, Tuhanku, saksikanlah. Setelah selesai mencapai khutbah yang penting ini, itu Allah mewahyukan al-yawm wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung cerita Nabi, sirah Nabawiyah. Setelah selesai menyampaikan khutbah yang penting ini, tiba-tiba Allah mewahyukan firman Allah Ta'ala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaikum ni'mati, wa raditu lakum al-Islam dina. Surah Al-Ma'idah, ayat 3. Maksudnya selepas ayat ini dibaca, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan telah aku cukupkan untuk kamu nikmatku,
dan telah aku redha Islam itu menjadi agama kamu. Itu ayat ni. Pada hari Nabi merdeka haji wada. Selepas ayat ini dibaca, tiba-tiba Umar bin Khattab menangis. Bila ditanya, Umar menjawab, sesungguhnya tiada lagi selepas kesempurnaan itu, malaikat akan berlaku kekurangan. Suatu perkara yang akan berlaku itu kewafatan Rasulullah SAW. Ramai juga orang menyangka ayat ini adalah ayat Quran yang paling akhir. Sebenarnya tidak. Ini bukan ayat pada akhir. Ayat ini menyatakan kesempurnaan agama Islam. Kerana ayat paling akhir yang diterima wahyu oleh Rasulullah SAW ialah firman Allah Ta'ala, وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Surah Al-Baqarah ayat 281. Ini ayat paling akhir sekali itu. Yang sebenarnya disebut oleh As-Suyuti dalam kitab Al-Itqan. Ulama usul tafsir. Jadi kalau ada orang kata Al-Yawm itu ayat akhir turun, itu tak betul. Ini ayat menyatakan kesempurnaan agama Islam. Ayat paling akhir ialah yang dibaca tadi. Wattaqu yawman turja'una fi ila Allah thumma tuwaffaq nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Dan peliharalah diri kamu dari huru-hara hari kiamat, yang padanya kamu akan dikembalikan kepada Allah. Kemudian akan disempurnakan balasan tiap-tiap seorang menurut apa yang telah diusahakannya. Sedang mereka tidak dikurangkan balasannya, dizalimi sedikit pun. Al-Baqarah ayat 281. Selepas ayat ini tidak ada lagi wahyu diturunkan. Dan Allah menjemput Rasulullah ke alam barzakh. Mati lepas ayat ini. Ini ayat pada akhir diturunkan. Ya, ayat yang dibaca tadi, Al-Yawm Akmaltu Lakum itu, ayat menyatakan kesempurnaan agama Islam, bukan ayat pada akhir. Bila turun ayat ni dibaca, orang lain buat saya suka. Sayyidina Umar menangis. Pasal apa? Dia faham. Faham. Lepas padanya habis lah, Nabi mati. Sayyidina Umar dah faham, dah mengerti. Ini ketajaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Selepas itu, Bilal bin Rabah melaungkan azan. Lalu dirikan salat zuhur, kemudian diiqamah, dan dirikan salat asar secara jamak takdim. Nabi buat jamak takdim di Arafah. Kemudian Rasulullah SAW pergi ke tempat berhenti dengan menunggang untanya dan terus berada di situ sehingga jatuh matahari, dalam keadaan berdoa dan bermunajat di hadapan Allah dengan penuh khusyuk, kasih dan takwa. Setelah hilangnya kekuningan di ufuk langit, mereka bergerak menuju Muzdalifah, iaitu antara Arafah dengan Mina. Dengan Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu menundang di belakang untanya. Usamah ni cucu angkat Nabi, anak Zaid bin Harithah, angkat Nabi yang syahid dalam perang Mu'tah. Bila Zaid bin Harithah ni syahid, Nabi jaga Usamah ni, cucu dia, cucu angkat dia. Rasulullah SAW bersabda, Ayyuhan nas, alaikum bis sakinah, fa innal birra laysa bil idha'. Wahai manusia, bertenanglah semua. Sesungguhnya kebaikan itu bukannya dengan bergopoh. Jangan gopoh-gopoh berjalan. Berjalan biasa saja. Bertenang. Perjalanan mereka diiringi dengan lafaz talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Apabila sampai di Muzdalifah, mereka bersalat maghrib dan isyak secara jamak takhir dengan satu azan dan dua iqamah. Setelah bermalam di Muzdalifah dan bersalat subuh, mereka bertolak ke Mina sebelum naik matahari. Mereka berjalan sehingga sampai ke Jamrah Aqabah. Di sini Rasulullah menunggu sehingga naik matahari dan dilakukan melontar di Jamrah dengan 7 biji batu. Walaupun Rasulullah mengizinkan Ummul Mukminin Aisyah, Ummul Mukminin Saudah radhiyallahu anha, supaya melontar sebelum naik matahari. Nah, ini menjadi dalil boleh melontar sebelum naik matahari. Yang afdalnya selepas naik matahari. Rasulullah bersabda pula, Rasulullah pula sentiasa mengingatkan mereka dengan bersabdanya, Ayyuhan nas,
khudhu anni manasikakum fa inni la adri la'andi la ahujja ba'da hajjati hadha. Wahai manusia, ambillah daripada ku cara ibadat haji kamu, maka sesungguhnya aku tidak tahu, mungkin tidak dapat mengerjakan haji lagi selepas ini. Nabi pesan, ikut aku buat apa. Kemudiannya mereka bertolak ke tempat korban dan menyembelih unta yang disediakan untuk korban, di mana Rasulullah SAW menyembelih dengan tangannya 63 ekor unta. Kemudian dia serah perang Ali karullah wajah menyembelih 32 ekor unta, maka jumlahnya 100 ekor. Seterusnya Rasulullah SAW bercukur dengan diikuti oleh para sahabat. Dagingnya dimasak. Rasulullah SAW memakan dagingnya dan menghirup kuahnya. Tak apa makan daging itu. Mengikut para ulama, di waktu duha, hari nahar, 10 hari Zulhijjah, Rasulullah SAW berkhutbah dengan berada di atas unta, mengulangi sebahagian daripada apa yang disebut di Arafah, dan ditambah lagi dengan sabdanya, ya ayuhan nas, ayu yawmin hadha, qalu yawmun haram, qala fa ayu baladin hadha, qalu baladun haram, qala fa ayu syahrin hadha, qalu syahrun haram, qalu fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haraman alaikum, haraman ka hurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha. Fa'adaha miraran thumma rafa'a ra'sahu faqala Allahumma hal ballaghtu, Allahumma hal ballaghtu, la tarja'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Wahai manusia, hari apakah ini? Mereka menjawab, hari yang diharamkan melakukan beberapa perkara. Nabi yang bersabda, negeri apakah ini? Mereka menjawab, negeri yang diharamkan melakukan beberapa perkara. Nabi bersabda lagi, bulan apakah ini? Mereka menjawab, bulan yang diharamkan beberapa perkara. Nabi bersabda lagi, sesungguhnya darah kamu, harta kamu, dan marwah kamu dihormati. Haram kamu melakukan sewenang-wenangnya, seperti diharamkan pada hari kamu ini, di negeri kamu ini, dan di bulan kamu ini. Rasulullah SAW mengulanginya beberapa kali dan bersabda, ya Allah Tuhanku, saksikanlah, adakah aku telah menyampaikan? Dan Nabi bersabda, janganlah kamu menyeleweng selepas aku wafat, sehingga kamu memancung leher membunuh sesama kamu berlaku hari ini. Arak pegang sama sendiri. Ni. Nabi dah pesan. Lepas aku wafat, jangan menyeleweng. Ni dah. Perang di Yaman, perang di Syria, perang rata-rata. Arak dengan arak perang. Ni. Jadi arak sudah balik pada jahiliah. Arak sudah balik pada jahiliah. Dan di akhir zaman, mungkin orang arak akan jadi kurang jumlahnya. Kerana perang sama sendiri. Orang Islam lain pula akan ramah. Akan jadi begitu. Jadi begitu. Orang Arab perang sama sendiri. Nabi dah beri amaran. Kemudiannya perang tu suka-suka pula balik zaman jahiliah. Suka perang bunuh takbir pula. Takbir lawan Ahmadi, bukan lawan Yahudi. Lawan Ahmadi takbir. Ini semua mengarut. Kemudian Rasulullah SAW bertolak ke Mekah untuk melakukan tawaf ifadah yang menjadi rukun haji. Mereka bersalat zuhur di Mekah. Setelah selesai meminum air zam-zam yang disediakan oleh keluarganya Bani Abdul Muttalib, mereka bertolak ke Mina. Seterusnya melakukan lagi ibadah haji bermalam di Mina, melontar 3 jumrah dan tiap-tiap hari tasyrik. Pada tiap-tiap hari tasyrik, setelah gelincir matahari pada waktu zuhur, di samping menyampaikan beberapa khutbah yang diriwayatkan oleh para ulama hadis dan mengingatkan lagi agar menghapuskan amalan-amalan jahiliah, di mana sebahagian besarnya telah diumumkan penghapusannya oleh perisharan pada hari Haji Abu Bakar sebelumnya. Pada masa Haji Abu Bakar sebelumnya, di hari-hari tasyrik disampaikan beberapa khutbah menandakan benar-benar haji wada, haji selamat tinggal. Benar-benar ni wasiat. Banyak wasiat haji wada ni, banyak hadis-hadis disebut. Allah Subhanahu Wa Taala mengingat lagi pengajaran daripada ibadat haji dengan firman-Nya, فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ
فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه من التقوى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. Surah Al-Baqarah ayat 200 hingga 203. Artinya, apabila kamu telah menyelesaikan ibadat haji kamu, maka berzikirlah dengan menyebut Allah. Sebagaimana kamu menyebut membangga-banggakan nenek moyang kamu. Atau bahkan berzikir lebih banyak dari itu lagi. Menunjukkan bahawa lepas buat ibadat, sunat kita berdoa, sunat kita berzikir. Lepas buat ibadat. Walaupun ayat ni berkait ibadat haji. Itulah ibadat yang lain. Jadi lepas sembahyang, sunat kita berzikir dan sunat berdoa. Lepas puasa, waktu buka, sunat berzikir, sunat berdoa. Zakat, sunat berzikir, sunat berdoa. Apa saja ibadat. Lepas ibadat ni ambil peluang. Ini waktu diperkenankan doa. Maka di antara manusia, ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia. Dan tiadalah baginya bahagian yang menyenangkan di akhirat. Setengah manusia tu minta dunia saja. Minta sihat, banyak umur, tak ada hal lain dah. Sihat banyak umur, nak hidup selama. Itu kebanyakan manusia. Minta benda-benda dunia saja. Sebahagian manusia begitu. Dan di antara mereka ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Dan peliharalah kami dari seksa neraka. Sebahagian manusia, dia sebut, Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada manusia begitu. Ini Tuhan puji. Sebab itu, doa ni sunat dibaca bila-bila masa saja. Ada orang kata, ni doa sok modoh. Cari yang pelik-pelik lah. Cari pelik-pelik, hari baca salah tak betul. Hanya hak Tuhan aja ni. Ni. Tuhan aja. Disebut dalam Quran. Mereka itulah orang yang mendapat bahagian dari apa yang mereka usahakan. Dan Allah sangat cepat perhitungannya. Dan sangat cepat perhitungannya. Dan berzikirlah dengan menyebut Allah dalam beberapa hari yang telah ditentukan jumlahnya. Barang siapa ingin cepat berangkat dari Mina setelah 2 hari, maka tiada dosa baginya. Nafar awal. Ayat ke-12, bulan jatuh matahari, nak balik Mekah, nak tamatkan haji. Boleh. Dan barang siapa ingin menangguhkan keberangkatannya dari 2 hari itu, juga tidak ada dosa baginya. Yakni orang-orang yang baginya. Artinya orang yang sabar 13 baru tamat. Ini lebih besar lagi. Tak apa. Boleh pilih 2, nafas awal, nafas akhir. Yakni bagi orang-orang bertakwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Dan ketahuilah bahawa kamu akan dikumpulkan kepadanya. Al-Baqarah ayat 103. Boleh nafas awal dan nafas akhir. Saat meninggal Mina pada hari ketiga. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Masih lagi tentang Hajjatul Wada. Haji selamat tinggal. Rasulullah SAW meninggalkan Mina pada hari ke-13 Zulhijjah. Setelah melontar 3 jamrah menuju ke Mekah. Bersalat Zuhur, Asar, Maghrib dan Isyak. Setelah tidur dan berehat, baginda SAW menuju semula ke Kaabah bagi melakukan tawaf wada'. Yang tawaf selamat tinggal. Wajib pada mereka yang nak tinggal Mekah, tawaf wada'. Kecuali orang duduk Mekah, dia pergi mari. Tak payah tawaf wada' lah. Dia pergi jodoh balik Mekah pula, dia tak payah sekali.
ini orang luar ataupun orang Mekah nak pergi keluar lama. Kena tawaf wada. Dan akhirnya bertolak kembali ke Madinah. Lepas tawaf selamat tinggal, balik Madinah. Pada hari ke-18, hari bulan Zulhijjah, apabila tiba di Ghadir Al-Khum, mereka berhenti dekat Al-Ghadir tempat. Rasulullah SAW telah menerima pengaduan mereka yang tidak berpuas hati terhadap Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah yang bertugas di Yaman, kerana ketegasannya dengan menegakkan hukum Allah yang menyentuh kepentingan orang-orang yang tertentu. Orang mengadu Sayyidina Ali. Sebab Sayyidina Ali ni tegah menegakkan hukum syariat. Ni orang tak puas dengan hukum Tuhan, tak puas dia hukum Tuhan ni. Sayyidina Ali betul dalam perkara ni. Mengadu, kata Sayyidina Ali, tak betul lah. Nabi menyampaikan ucapan. Menyampaikan khutbah kepada mereka, lalu sampai khutbahnya, ayuhan nas, innama ana basyarum mithlukum, yushiku an ya'tiya rasul rabbi fa ujib, alaysa tashhaduna an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna jannatahu haqq wa narahu haqq wa anna al-mauta haqq wa anna al-ba'tha wa anna qahtuban wa anna al-ba'tha haqq ba'da al-maut wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'athu man fil qubur. Wahai manusia, sesungguhnya aku juga manusia seperti kamu. Hampirlah utusan Tuhanku datang menemuiku, lalu aku menerimanya. Adakah kamu mengaku bahawa tiada Tuhan yang sebenar melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu hamba Allah dan Rasulnya, dan syurganya benar, nerakanya benar, matinya benar, bangkit hidup selepas mati benar, dan hari kiamat tidak syak lagi pasti berlaku. Dan Allah membangkitkan hidup semula sesiapa yang mati dari kuburnya. Mereka menjawab, bala nashhadu dzalik. Orang menjawab, ya, kami mengaku benarnya perkara tersebut. Rasulullah SAW meneruskan sabdanya, Allahumma syhad, ya Allah Tuhanku, saksikanlah mereka mengaku apa aku kata yang benar. Seterusnya Nabi SAW bersabda lagi, inni tarikum fikum thaqalain, kitab Allahi wa atrati ahla baiti wal an tatafarraqu hatta tarida alayhi al-haud. Aku tinggal pada kamu dua perkara yang berat tanggungjawabnya. Kitab Allah dan zuriatku. Aku tinggal anak-beranak aku, keluargaku. Kamu jangan berpecah belah sekali-kali sehingga kamu bertemuku dengan dua tanggungjawab ini nanti di kolam Kautsar. Jaga baik kita Allah Ta'ala dan jaga keluarga aku. Jadi orang Syiah berpegang pada hadis ni mengatakan Sayyidina Ali layak jadi khalifah. Ini tak berkait dengan khilafah, berkait dengan menghormati keluarga Nabi. Jawatan khalifah itu ada hadis yang lain. Nabi bersabda lagi, alastu awla bikum min anfusikum salat marat. Tidakkah aku lebih utama daripada diri kamu? Diulangi 3 kali. Aku lebih diri kamu lagi. Aku selamatkan kamu daripada neraka. Selamatkan kamu daripada sesat. Aku lebih utama. Mereka mengaku, ya. Rasulullah SAW meneruskan sabdanya sambil memegang tangan Ali karamallahu wajhah. Nabi sudah pegang tangan Sayyidina Ali. Man kuntu maulahu fa aliyu maulahu. Allahumma wali man walah wa adi man adah wa hibba man ahabbah wa abghid man abghadah wa ansur man nasarah wa a'in man a'anah wa khudul man khadalah wa adiril haqqa ma'ahu hatta dar. Wa hadha aqwa ma tamassaktu bihi. Sesiapa yang aku menjadi pemimpinnya,
Sesiapa yang aku menjadi pemimpinnya, maka Ali menjadi pemimpinnya. Ya Allah Tuhanku, lindunglah orang yang menjadikannya pemimpin. Dan bermusuhlah dengan orang yang menjadikannya musuh. Kasihilah orang yang mengasihinya. Murkailah orang yang memarahinya. Tolonglah orang yang menolongnya. Bantulah orang yang membantunya. Biarkan menjadi sia-sia orang yang membiarkannya. Dan paksikan kebenaran bersamanya. Di mana sahaja kebenaran itu berpusing. Dan inilah yang terkuat aku berpegang dengannya. Nabi Isra' Sayyidina Ali dalam keadaan yang benar. Orang yang tegur Sayyidina Ali itu salah. Hadirin termasuk dalam manaqib Sayyidina Ali, kelebihan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ada kelebihan sendiri. Sayyidina Ali ini seorang sahabat yang dianggap paling alim. Dia dirojokkan Abu Bakar, Umar dan Uthman. Rojokkan sahabat-sahabat. Sebaik saja khutbah disampaikan, para sahabat yang besar mengucap tahniah kepada Ali karamallahu wajhah. Alah satu kesilapan besar bila mazhab Syiah menjadikan hadis ini dalil bahawa Ali yang paling layak menjadi khalifah selepas wafatnya Rasulullah SAW. Kerana hadis ini mempunyai sebab yang khusus dan lafaz yang khusus kerana perkara khalifah itu dinyatakan oleh nanah yang lain. Khalifah nanah yang lain, A'immatul min Quraisy. Pemimpin Quraisy. Siapa dia Quraisy? Yang dipilih oleh orang ramai. Ini kelebihan yang diletak oleh Nabi. Nabi ada kelebihan. Apabila Rasulullah SAW dan rombongannya tiba di Zulhulaifah. Mereka bermalam di situ. Dan setelah melihat bangunan Madinah, Rasulullah SAW bertakbir 3 kali. Dia bersabda, siapa nampak bangunan Madinah, Nabi takbir 3 kali. Kita ziarah Madinah pun sunat takbir. Dan baca doa. Baca ni, bacaan ni. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Aibuna taibun, abiduna sajidun. Li rabbina hamidun. Sadaqallahu wa'dah wa nasra 'abdah. Wahazamal ahzaba wahada. Doa ni sunat baca bila kita balik kampung daripada musafir. Bila balik kampung daripada musafir, nampak rumah kampung kita, sunat baca ni. Takbir 3 kali, la ilaha wahda, la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Aibuna taibuna abidun, sajidun li rabbina hamidun. Sadaqallahu wa'dah wa nasra 'abdah wa hazamal ahzaba wahda. Tiada Tuhan yang sebenar melainkan Allah dalam keadaan esanya. Tiada sekutu baginya. Baginya sahaja pemerintahan. Baginya sahaja segala kepujian. Dan dia Maha berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Kembalilah semuanya mengabdikan diri. Semuanya sujud patuh kepada Tuhan kami. Semuanya memuji Tuhan. Benarlah Allah janjinya. Menolong hambanya dan membinasakan bala tentera Ahzab. Barisan bersekutu dalam keadaan keesaannya. Allah Ta'ala tolong orang Islam lawan semua kumpulan orang kafir. Selepas itu mereka pun masuk kota Madinah di waktu siang. Nabi masuk waktu siang hari. Balik dalam keadaan waktu siang, tak balik malam. Balik malamnya orang rumah berkejut. Maka disunatkan sampai rumah waktu siang. Pengajaran dari Haji Wada. Wallahu a'lam.